Sekejap. Okey. Lambatlah pula. Okey, so tajuk pembezaan biasanya dia akan diselitkan dengan tajuk pengamiran kalau kertas 2. Okey, tapi kalau kertas 1 tu biasanya dia duduk sendirilah. Okey. Cuma sebenarnya bila kita tengok soalan sekarang macam kertas 1 tu dia dah jadi tak banyak soalan kan? Cuma ada 15 soalan Okey. Sekarang awak tengok, nampak tak apa yang saya share sekarang? Nampak. Okey, so kita akan mulakan dengan okey, saya akan memberi penerangan sedikit semula pasal tajuk pembezaan. Okey, so ini tajuk pembezaan. Okey, di mana dia merupakan salah satu cabang dalam kalkulus. Okay, dalam maths you ada trigonometry, you ada statistik, you ada kalkulus, you ada algebra, macam tu. So, pembezaan ini adalah dalam kalkulus. Jadi, dalam kalkulus ni kita akan tengok dia ada dua, pembezaan dengan pengamiran. Jadi, pembezaan dengan pengamiran, kamu ni sekarang diajar dalam tingkatan 5. Okey, dan macam saya kata tadi, dia sangat berkait. Okey, kalau awak faham pembezaan, insya-Allah sepatutnya awak tak ada masalah dengan pengamiran. Dan sebenarnya pengamiran tu dia lebih mudahlah sebab pembezaan ni ada banyak. Okey, pembezaan saya ingatkan semula. Okey, apa dia? Iaitu contoh general form you ada y equals to ax power of n. So you dapat dy dx ialah n bawa ke depan x n tolak 1. Ini bentuk yang paling ringkas di mana kuasanya akan berkurangan. Itu dia tajuk pembezaan. Okey. Kuasa asal dibawa ke depan dan kuasanya akan berkurangan, itu tajuk pembezaan. Okey, dalam tajuk pembezaan kita ada beberapa formula. Okey, iaitu terdiri daripada product rules. Apa dia product rules? Iaitu petua darab. Macam mana kita nak nampak ada darab? Contoh. Y equals to, saya bagi terus contoh soalan. Contoh dia bagi kamu, okey, sebelum petua darab saya nak bagi petua rantai dulu, quotient rule. Chain rule. Okey, sebab chain rule ni biasanya dia berada dalam quotient ataupun product rules. Okey, chain rule ni macam mana? Apabila you jumpa AX, mungkin ada kuasa N ataupun tak kisah. Tambah dengan B. Dan kat sini, okey, ataupun saya buat kat sini kuasa C ke. Biasanya kita buat N kan. Di sini N dan di mana N ini lebih besar dari 2. Kalau N2 biasa kita expand. Okey. So kalau N dia lebih besar 2. Jadi formula dia kat sini dy dx kuasa bawa ke depan salin saja yang dalam. Okey, kuasa tolak 1 darabkan dy dx kan yang dalam. Selalu saya tak letak C tu. Bila saya tak letak C, nanti pelajar bila dia kat dalam tu kuadratik atau kubik, dia macam tak faham apa yang saya masukkan dengan A. So kat sini saya letak C, maka kita akan dy dx kan yang dalam, maka dia jadi C A X kuasa dan kat sini C tolak 1. Macam tu. Sebelum ni saya cuma buat A sebab saya buat AX saja kat dalam. Okey. Ini dia untuk chain rule. Apa dia contohnya? Okey, kalau awak tengok dekat sini, contoh yang pertama saya bagi soalan Y sama dengan 3X kuasa 4 tolak 5 kuasa 6. Kuasa 6, takkan kamu sanggup nak kuasakan sebanyak 6 kali. Jadi kat sini kita gunakan chain rule. So, you akan dapat dy dx equals to kuasa bawa ke depan salin saja yang dalam kuasa tolak 1 dy dx kan yang dalam. Ini dia yang awak dapat. Jadi 6 dengan 12 you darabkan 6 darab 12 you dapat 72x kuasa 3, 3x kuasa 4 tolak 5 kuasa 5. Itu chain rule. Ini biasanya dia akan duduk di dalam produk atau quotient rule. Maksudnya apa dia? Contoh. Soalan kata Y equals to, okay, UV. Ada U dengan V. Maksudnya dua benda yang kita darab. Contoh apa?
Y equals to 3X kuasa 3 tolak 5. Okey, dan satu lagi saya buat sini. 5X kuasa 5X tolak 7 kuasa 4. Contoh macam tu. Jadi dekat sini saya akan buat U satu dan satu lagi V. Mana U yang pertama 3X kuasa 3 tolak 5. Mana V 5X tolak 7 kuasa 4. Kita akan cari du dx ataupun U prime. Okey, yang ini ialah V prime. Dy dx ni juga kita boleh kenali sebagai Y prime. Dia berbeza dengan Y power of negative 1. Y power of negative 1 adalah inverse, fungsi songsang. Okey, so ini kita dy dx kan. So kat sini dia sebenarnya u du dx sebab dia u in term of x atau you buat u prime. So 3 bawa ke depan, 3 darab 3 9, x kuasa 2. Yang ini macam yang tadi atas. So 4 bawa ke depan, salin saja yang dalam, kuasa tolak 1, dy dx yang dalam jadi 5. Maka you dapat 20, 5x tolak 7 kuasa 3. Okey, so dekat sini kita nak cari dy dx. Okey, dy dx. Kat sini kan dia akan ada dua polinomial lah. Maksudnya dia dua persamaannya y dalam sebutan x. Contoh dekat sini Jadi dy dx. Kenapa dy dx? Sebab dia y dalam sebutan x. Jadi dy dx formulanya ialah kita akan ambil u v prime tambah v u prime. Ataupun formula yang diberi dy dx, dia kata u dv dx tambah v du dx. Sama saja. Okey. Jadi sampai sini apa yang kita buat, kita masuk saja dalam formula. Masuk dalam formula, you tengok dekat sini formula kita ialah u. Apa u? Salin saja. 3x kuasa 3 tolak 5 v prime. V prime kita 20. 5x tolak 7 kuasa 3. Tambah v 5x tolak 7 kuasa 4. U prime kita 9x kuasa 2. Okey. Kalau soalan suruh substitute x dengan suatu nilai, awak boleh ganti saja. Tapi kalau tidak, kalau dia biarkan macam ini, seelok-eloknya kita permudahkan. Cara nak permudahkan iaitu kita akan keluarkan apa yang sama dekat situ. So kalau kita tengok dekat situ, yang sama ialah ini dia. 5x tolak 7. Kita akan keluarkan yang kuasa kecil. Kuasa 3 kita keluarkan. Kita keluarkan kuasa 3. Jadi dekat sini saya akan dapat 5x tolak 7 kuasa 3. Okey, bermakna ini dah habis. Saya kata kuasa 3 bermakna yang dalam ni tinggal 1. Tak faham terus bagi tahu ya, angkat tangan. Supaya saya tahu awak tak faham. Kemudian yang dalam, yang first ni tadi, yang ni saya dah potong. Maka dia tinggal 3x kuasa 3 tolak 5. Okey, tolak 5 darab dengan 20. Okey, sebelum saya lupa, pastikan ini macam ni. Sebab yang luar ni, yang hijau ni, semua akan darat dengan dalam. Barulah boleh dapat yang atas. Okey, so yang first tu dah settle. Tambah. Yang atas tadi dia 4. 3 dah kat luar. Bermakna perlu lagi 5x tolak 7. 9x kuasa 2. Macam tu. Okey, boleh So, sekarang apa yang kamu dapat di sini? Salin saja 5x tolak 7. Kuasa 3 selesaikan yang dalam. Oleh kerana yang bracket tak ada kurungan apa-apa, kita boleh darat dalam 60x kuasa 3 tolak 100. Tolak 5 darab 9. Tambah. Tambah 45 x kuasa 3. Negatif 7 darab 9. Negatif 63 x kuasa 2. Jadi you dapat 5x tolak 7 kuasa 3. 60 tambah 45. So you dapat 105 x kuasa 3 tolak 63 x kuasa 2 tolak 100. So kalau kita tengok dekat sini, kita tak boleh nak simplify dah. So biarkan, inilah jawapan dia. Okay, ini adalah product rules.
Apakah dia quotient rule? Quotient rule sama saja, cuma soalan dia dalam bentuk pecahan. Saya menggunakan soalan yang sama, y equals to 3x kuasa 3 tolak 5. Bawah dia 5x tolak 7 kuasa 4. So ini u dekat atas, bawah dia ialah v. Sama juga you buat macam dekat atas, ada u prime, ada v prime. Sama saja. Kemudian bezanya masuk dalam formula. Formula dy dx. Okey, sebenarnya saya pernah tunjuk ada satu formula yang Cikgu Ishak tu tunjuk. Okey, tapi cuma dekat situ saya sendiri kadang tersilap. Di mana saya lupa kat bawah ni akan naik akan jadi kuasa negatif. Okey. Jadi tak apalah kita guna je formula yang biasa. Okey, formula yang biasa dy dx dia start from v. V du dx ataupun v u prime. Tolak u v prime bahagi dengan v kuasa 2. Ataupun dia buat v du dx tolak u dv dx bahagi v kuasa 2. Sama saja. Jadi kat sini sama saja kita akan masukkan dalam formula apa yang kita dah ada. Okey, so kita tengok kita ambil daripada V. So V kita ialah, you tengok V kita di atas iaitu V kita adalah 5x tolak 7 kuasa 4. Okey, U prime iaitu awak punya ini. Ini U prime awak iaitu 9x kuasa 2. Tolak U. Apakah U kita? U kita iaitu 3x kuasa 3 tolak 5. Okey, V prime. V prime kita iaitu yang ini. Ni nampak ni V prime. So V prime kita ambil yang sebelah dalam ni. Okey, ini V prime kita. Betul tak? Yes, ni. Okey. So V prime kita adalah 20. Okey, V prime kita adalah 20. Ni 5x tolak 7 kuasa 3 dia bahagi dengan V kuasa 2. So V kita di situ 5x tolak 7 kuasa 4 kuasa 2 dia jadi kuasa 8. Okey. So kat sini sama juga saya tunjuk kamu cara simplify. So cara nak simplify you akan ambil kuasa yang kecil. Ambil yang sama, awak nampak ini dan ini sama. Jadi saya ambil yang kuasa 3. Bila saya ambil kuasa 3, ini saya potong. Bermakna ini tinggal 1. So, di sini 5x tolak 7 kuasa 3. Okey, saya keluarkan 1 dah. Saya dah keluarkan 3. Bermakna dalam ni tinggal 5x tolak 7 kuasa 1. 9x kuasa 2 tolak 3x kuasa 3 tolak 5 darab 20. Bahagi, okey, 5x tolak 7 kuasa 8. Kalau awak tengok yang kita dah faktorkan tadi, ini dengan ini sama. So, kalau sama, kita boleh ringkaskan ini 3, ini 8, bermakna dia tinggal 5. Maka jawapan kita ialah 5x, 5 darab 9, 45, x kuasa 3, 9 darab 7, negatif 63x kuasa 2, 3 darab 2, 60, jadi tolak 60, x kuasa 3, negatif-negatif, tambah dengan 100. Okey, bahagi dengan 5x tolak 7 kuasa 5. Jadi yang ini boleh selesaikan lagi. 45, 60 kita dapat negatif 15x kuasa 3 tolak 63x kuasa 2 tambah 100 bahagi 5x tolak 7 kuasa 5. Kalau yang ini kita boleh faktorkan, kita buat. Kalau tidak, so kalau tengok kat sini 63. 63 sifir 3, 9, 7. So kat sini tak boleh dah dengan 100. Jadi tak boleh, so kita biarkan sampai sini. Okay. So kat situ dia punya produk quotient dengan chain rule. Dalam tajuk ini juga kita belajar pasal gradient function. Okey, fungsi kecerunan. Okey, apakah dia gradient function? Fungsi kecerunan iaitu dari satu lengkung dia atau dipanggil kecerunan lengkung.
Okey, kecerunan lengkung. Lengkung tak ada kecerunan sebenarnya. Kecuali dia kata kecerunan pada lengkung pada satu titik. Dia akan bagi kamu satu titik. Contoh persamaan saya kuadratik y equals to x kuasa 2 tolak 5x tambah dengan 8. Okey, contoh. Jadi kat sini saya ambil titik x1. Contohlah. Okey, jap dx 2 tolak 5. Okey. So saya punya titik contoh dekat sini, saya kata titik A saya adalah 1. Kalau awak perasan saya selalu bagi 1. Sebab senang saya nak congak. Kalau saya buat 2 ke 3 susah. Saya ambil 1. Jadi 1 dia tak bagi Y. Tak bagi Y kita boleh cari. 1 kuasa 2. 1 tambah 8, 9 tolak 5. So titik kita ialah 1, 4. Jadi soalan kata cari kecerunan lengkung pada titik A. So kecerunan lengkung apa yang kita buat adalah kita lakukan dy dx. So dy dx dekat sini kita dapat 2x tolak 5. 2x tolak 5 jadi apa yang perlu kamu buat untuk mencari kecerunan lengkung pada satu titik iaitu titik A di sini. You masukkan x yang dia lalu. So kita masukkan X, jadi kita dapat 2 darab 1 tolak 5. Maka kecerunannya di sini adalah negatif 3. Jadi sebenarnya apakah dia, apa yang dimasukkan dekat sini, ini dia. Ini dia punya garis lurus. Okey, sebab kalau suatu lengkung, dia tak akan ada kecerunan. Tapi bila dia kata kecerunan suatu lengkung pada titik A, graf yang warna hijau. Jadi kecerunannya negatif 3. Setelah kamu dapat kecerunan, soalan minta persamaan. Persamaan kita panggil persamaan itu adalah tangent. Garis itu adalah tangent iaitu apabila satu garis yang menyentuh hanya pada satu titik, dia dikenali sebagai tangent. Okey, jadi persamaan tangent kita y sama dengan negatif 3x tambah c. Macam mana kita nak cari c? Kita masukkanlah titik x, y yang dia bagi. Di mana y kita 4, okey, negatif 3x kita 1 tambah c, you selesaikan, you dapat c-nya ialah 7. Maka persamaan kita, tangent kita, y negatif 3x tambah 7. Selepas you dapat tangent, dah tentunya kita kena kenal mana satu normal. Tangent dengan normal sifat dia adalah perpendicular, serenjang. So bila dia serenjang, dia akan mempunyai grafnya begitu. Okey, yang warna merah. Okey, apabila dua sifat pula. Apabila dua garis yang kita kenali sebagai dua garis yang berserenjang ataupun perpendicular. Okey, perpendicular. Okey. Jadi dekat sini kita akan gunakan formula M1 M2 equals to negative 1. Jadi kalau kecerunan yang pertama tadi kita dapat negatif 3 iaitu kecerunan tangent kita, iaitu kecerunan yang garis warna hijau. Maka kecerunan garis warna merah you opposite saja. Bermakna yang warna merah ini kecerunan dia adalah okey, kat sini dipanggil garis normal. Biasanya saya buat MN normal. Kalau dia negatif 3, dia negatif bermakna satu lagi positif. Negatif 3, 3 tu 3/1. Jadi kita terbalikkan jadi 1/3. Jadi normal kita y sama dengan 1/3 x tambah c. Sama juga nak cari c, masukkan titik yang dilalui 4. 1/3 darab dengan 1 tambah c. Maka c kita 4 tolak 1/3. C kita dapat 11/3. Maka persamaan kita y sama dengan 1/3 x tambah 11/3. Kalau soalan kata nak general form, kalau dia tak bagi tahu apa-apa, biar je lah macam ni. Okey, persamaan ini boleh juga kamu tuliskan sebagai 3y tolak x tolak 11 sama dengan 0 pun boleh. Okey, jadi kalau dia tak bagi tahu, biar je lah dia dalam bentuk ini. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh? Okey, sekejap Boleh. Okay, Boleh. Okey, so sekarang saya pusingkan soalan.
Ini yang konsep asal. Yang asas dia ini yang kamu kena tahu. Saya pusingkan soalan, saya ubah sedikit soalan. Okey, awak tengok Soalan saya akan bagi kamu dekat sini. Persamaan masih sama. Okey, persamaan dia masih sama. Sekarang saya ubah soalan. Di mana saya kata dy dx. Okey, fungsi kecerunan diberi. Ataupun, okey sorry. Saya kata persamaan ini, macam ni semua ni. Saya tak bagi awak itu. Okey, saya tak bagi titik A. Saya kata cari titik A. Apabila kecerunan lengkung yang melalui titik A, you dapat negatif 3. Kecerunan dah diberi. So, kecerunan dah diberi, apa yang perlu kamu buat? Iaitu, kita lakukan dy dx. Dy dx, so kita dapat seperti yang ada di situ, 2x tolak 5. Kecerunan diberi, kecerunannya negatif 3. Jadi you akan dapat 2x sama dengan negatif 3 tambah 5, you dapat 2. Maka x dapat 1. Soalan tanya koordinat A. Selepas you tahu x-nya 1, masuk dalam persamaan ini untuk kamu cari y. Jadi you akan dapat titik dekat sini. Maka y kamu dapat 4. Soalan tanya koordinat, jadi awak tuliskan 1, 4. Bila dia nak koordinat, mesti dituliskan di sini. Boleh? Okey, soalan boleh diubah lagi. Saya kata diberi kecerunan normal pada titik A ialah 1/3. Dia bagi kecerunan normal. Okey, kecerunan normal dia bagi ialah 1/3. So, kalau kecerunan normal 1/3, automatik you tahu. Kecerunan tangent ini positif, satu lagi negatif. Terbalikkan, maka dia dapat negatif 3. Okey, so sampai sini kita dapat. Dah dapat kecerunan tangent, baliklah semula dapat seperti ini. Itu bentuk-bentuk soalan yang diberi. Atau soalan boleh kata, cari titik A. Apabila saya kata kecerunan lengkung melalui titik A selari. Selari dengan persamaan. Selari dengan persamaan. Persamaan apa? Saya kata dia selari dengan persamaan 2y, okey, tambah 6x tolak 10 sama dengan 0. Bila dia kata selari, apa nak buat kat sini? Saya kata cari titik A di mana kecerunan lengkung yang melalui titik A selari dengan 2y tambah 6x tolak 10 sama dengan 0. Apa dia? So, apa kecerunan dia? Negatif 6. Negatif 6. Okey, lain? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 6 tiba-tiba negatif 3. Okey. Yes, negatif 3. Ingat, bila nak kecerunan, mesti tukar dia dalam gradient form. Iaitu 2y equals to negatif 6x tambah 10. So, you divide by 2. Bahagi 2. Jadi, you dapatlah negatif 3x tambah 5. Maka kecerunannya negatif 3. Okey? So, itu bentuk-bentuk soalan yang boleh dikeluarkan. Mungkin dia kata perpendikular kepada jadi macam itulah. Jadi yang penting kamu kena tahu yang asal. Okey, iaitu di mana kamu kena tahu apakah tugas dy dx. Selalu saya dah bagi tahu. Okey. Jadi itu pasal kecerunan. Okey, you tahu pasal tangent dengan normal. Okey. Seterusnya kita akan tengok iaitu okey, ada soalan setakat ni boleh lagi? Boleh. Okey. So yang lain okey Mirul, Mirul? Mirul? Okey. Naufal dah masuk belum? Okey. Alhamdulillah. Okey. Kerana terpaksa Naufal kata, sekarang cikgu bising jadi aku masuklah juga. Naufal cakap. Okey. So dekat sini kalau awak tengok, okey, kita akan seterusnya kita akan tengok kepada apa ni? Apa-apa. Siapa boleh teka apa yang saya nak sebut? Cepat. Magic tak nak tanya korang. Apa yang saya sebut? Apa yang nak saya sebut? Apa yang saya nak sentuh ni? Cepat. Siapa boleh teka? Cepat. Saya nak sebut pasal apa ni? Kadar perubahan. Yes. Kadar perubahan. Apa Faiz? Yes, kadar perubahan.
Maksimum minimal. Yes, kita bagi maksimum, minimum terlebih dahulu. Oh, Okay. So kita tengok maksimum minimum. Okay, siapa nak cerita sikit pasal maksimum minimum? Faiz. Okay, Faiz. Faiz cerita pasal maksimum minimum. itulah. Dia kena ni, DYDX 2 kali. DYDX 2 kali, lepas tu? Lepas tu, dapatlah jawapan dia. DYDX 2 kali tu untuk apa, Faiz? Nak tengok dia punya ni, graf senyum ataupun tak senyum. Okey, senyum atau tak senyum. Sebelum nak tahu senyum tak senyum, apa cerita? Tiap orang tiba-tiba je 2 kali. Sebelum 2 kali tu mesti ada ceritanya. Dia macam ni cerita dia. Pada suatu hari. Bila kita dah buat DYDX tu kan, Mm-mm. kita akan dapat satu nilai di mana sekiranya dia lebih daripada kosong, grafnya mestilah senyum. Itu DYDX 1 kali ke 2 kali? 2 kali. Jadi yang 1 kali tu apa cerita? 1 kali tu itu yang lain. Itu yang lain. Tak ada kaitan dengan tajuk ni. Topik yang kita nak tengok ni. Ada kot. Ada kod. Apa yang kod? Okey. Itu saja ceritanya. Itu saja cerita. Okey, siapa yang nak sambung cerita? Azwa. Azwa. Sedap je kau petik nama orang hari ni Adam Okey, Azwa. Okey. DYDX sama dengan kosong. Yes. Itu jawapan dia. DYDX sama dengan kosong. Lepas tu? Kita nak cari turning point. Yes, cari turning point. Barulah pergi di kuasa 2. Faham Faiz? Jangan gelojoh. Terus cari 2. 1 pun tak dapat lagi nak cari 2. Okey. Jadi contoh. Persamaan kita Y sama dengan 2X kuasa 3 tolak 6X tambah 9. Jadi kita buat dy dx. You dapat 2/3 6X kuasa 2 tolak 6. Okey. Tadi Azwa kata dy dx sama dengan kosong. Jadi awak tekan kalkulator. Okey. So dekat sini sebenarnya you akan dapat, tengok 6x kuasa 2 sama dengan 6, x kuasa 2 sama dengan 1. Jadi bermakna titik kita dekat sini ialah x kita ada 2 titik iaitu 1 dan juga negatif 1. Ada 2 titik. Setelah kita dapat titik x, kita masuklah dalam persamaan ini untuk cari y. So, X1, kita masukkan X1 dekat sini. Okey, selesaikan. Maka di sini Y-nya kita dapat berapa tu? 2, 11, 6, 5. Satu lagi Y-nya negatif 2, 6, 9, 15, 13. Okey, so inilah yang awak dapat. Dia koordinat. Koordinat tak boleh X sama dengan Y sama dengan. So, titik kita terdiri daripada 1, 5 dan negatif 1, 13. Kita ada 2 titik sebab ini adalah graf kubik. Okey, ada 2 titik, ada 2 turning point. So, inilah dia ceritanya yang Faiz jadi pengelipur lara tadi. D kuasa 2Y per DX kuasa 2. Iaitu kita buat 2 kali. Apa maksud 2 kali kat sini? You tengok. Yang first tadi 6x kuasa 2. So, kita buat lagi sekali. 2 kali 6, 12x. Cukup. Kita ada 2 titik iaitu x-nya 1 dan x-nya negatif 1. Kita masukkan. Ni yang Faiz kata senyum masam tadi. Okey, D kuasa 2. Okey, D kuasa 2y per dx kuasa 2. So, masukkan 12 darab 1 dapat 12. 12 itu lebih besar kosong. Dan yang satu lagi D kuasa 2y per dx kuasa 2. Kita dapat negatif 12. Dia less than 0. Jadi lebih besar kosong. Lebih besar kosong positif. Orang yang sentiasa positif walaupun ramai murid gagal, cikgu sentiasa positif. Kita senyum. Kita akan terus berusaha. Yang kita masam bila dipanggil-panggil tak nak masuk dalam kelas. Jadi akan jadi maksimum, tahap maksimum nak jadi singa dah rasa. Okey, so dia minimum senyum. Jadi kat sini
kita akan kata bahawa 1,5 adalah titik minimum dan -1, 13 adalah titik maksimum. Boleh? Okey? Okay. Boleh. Okey. Okey, next. Dan yang terakhir kita belajar tajuk ini adalah kadar perubahan. Kadar perubahan ataupun perubahan kecil, small change. Okey, approximation delta. Okey, di mana kita menggunakan formula apa? Okey, formula diberi di sini adalah tak best lah warna dia. Whiteboard ni kita boleh tukar warna belakang dia tak? Macam tak best lah pula biru ni. Macam kalau tak yalah, lambat. Okay. Tak apa, next time kita tukar warna. Okay, so kat sini contoh apa dia? Kadar perubahan. Rate of change. Okay, rate of change ataupun kadar perubahan dekat sini ialah formula dia dy dt. Dy dt, kadar perubahan y ialah dy dx darab dengan dx dt. Itu dia. Okey. So, kat sini maksudnya kita kena ada y, kita kena tahu dia punya kadar perubahan x, kadar perubahan y. Soalan mungkin tanya kadar perubahan y, mungkin juga soalan tanya perubahan x. Okey, tapi formula yang asal adalah yang ini. Jadi dia nak apa nanti kita boleh pusing-pusingkan. Okey, contoh saya bagi soalan. Sekejap Mirul, ada lagi? Ada. Ada. Daniel, Umar, Harif, ada. Wafi, Amirul, Wafi. Okey. Siapa lagi? Alia? Ada. Yasmin? Dua-dua? Ada. Okey, 5. 5B tak ada seorang pun Tak apa, next time saya akan panggil Alia tu kot 5B. 5B tak apa ni. 5D perempuan Miza seorang ke? Dengan Fatini Betul Miza sepatutnya dengan Fatini kan? Miza ada lagi angkat tangan Miza? Okey. Miza problem mic ke Miza? Angkat tangan kalau ya. Okey, problem mic. Okey. So awak tengok sini. Cuba selesaikan. Baru best sikit awak nak cakap. Kesian awak angkat tangan. Okey. Jadi kat sini contoh saya bagi soalan. Soalan saya y sama dengan 4x kuasa 3 tambah 2x. Contohlah. Okey, saya kata diberi persamaan saya ini. Okey, saya bagi kadar perubahan saya. Okey. Okey, saya dapat kat sini. Terima kasih suami saya dah bagi saya air. So bersemangat saya. Jadi macam kena habis lagi lambat pula ya. Nescafe siap kau? Okey, terima kasih kat suami saya. Okey. Jadi awak tengok sini, you dapat y sama dengan 4x kuasa 3 tambah 2x. Awak kena bersyukur. Kalau suami saya tak izinkan saya tak buat kelas, saya tak boleh buat kelas. Okay, dia tadi terkejut sebenarnya. Dia balik pergi surau. Ada kelas? Dia kata. Saya senyum je. Sebenarnya saya tak cakap dia saya ada kelas malam ni. Aduh. Okay. Jadi y sama dengan 4x kuasa 3 tambah 2x. Okay. Contoh kat sini saya kata kadar perubahan x. Kadar perubahan X saya bagi. Kalau saya bagi kadar perubahan X, saya kata kalau awak tengok soalan mana soalan trial kita lah kan. Yang dia tambah M kan. Tak silap saya. 2 jadi 2 tambah M kan. Betul. Jadi kadar perubahannya adalah M. Macam tu. Kalau dia kata dia kata diberi 3 jadi 3.1. Bermakna kadar perubahannya 0.1. Macam tu. Okay. So kat sini contoh. Saya bagi kadar perubahan X. Kalau dia kata kadar perubahan X. Kadar T. So kadar perubahan X maksudnya dia adalah dx dt. So dx dt diberi 0.1. Soalan saya cari kadar perubahan Y. Iaitu dy dt. Ini yang kita nak cari. Okay. Di mana saya kata X-nya bermula dengan 2. Jadi
kita masuk dalam formula. Kita nak dy dt. Jadi dy dt sama dengan dy dx iaitu 12x kuasa 2 tambah 2. Darab dengan dx dt kita 0.1. Cuma soalan trial dia minta peratus. Bila dia nak peratus perubahan, jadi awak kena ambil yang perubahan perkan dengan yang asal. Okay. So dekat sini awak akan dapat 12x kuasa 2 tambah 2. Kita kena masukkan nilai x yang asal. Dekat sini nilai x yang asal kita masukkan dalam dy dx. Okay. Jadi you akan dapat 2 kuasa 2, 4 kali 12, 48 tambah 2, 50. So sini saya dapat 50 darab 0.1. So saya dapat jawapannya ialah 5. Soalan trial kita dia tambah. Dia kata cari peratus perubahan. Jadi peratus perubahan saya akan ambil. Kalau soalan trial saya buat kaitan dengan soalan trial kita. Soalan trial kita ni saya tambah. Jadi peratus perubahan dia adalah 5. Ini 5 kita punya kadar perubahan bahagi kita ambil X yang asal ni, X2 ni kita masuk dalam persamaan asal. Jadi kalau awak tengok 2 kuasa 3, 8. 8 darab 4, 32. 32 tambah 4, 36 darab 100. Inilah soalan trial. Okey, jadi awak dapat 5/36 iaitu yang asal darab dengan 100. Soalan trial kita yang macam ini. Okey, kalau dia minta peratus perubahan. Okey, dan satu lagi soalan iaitu small change. Sebenarnya small change ni sama saja. Okey, sama saja. Jadi dalam soalan ni dia akan macam-macam keluar. Ini general form. Dia bagi kamu y in term of x. Soalan mungkin juga dia bagi kamu dalam volume. Let's say lah, dia bagi volume silinder. Soalan cerita pasal silinder, okay. Jadi silinder kat sini, contoh saya bagi kamu tinggi silinder berapa 5 contohnya. Jari saya, radius saya ialah 3. Contohlah, contoh. Jadi kat sini awak tengok, bila dia cerita pasal volume silinder adalah pi R kuasa 2 darab dengan H. Jadi kita kena tengok soalan. Kalau soalan minta kadar perubahan apa? Contoh, saya kata saya nak kadar perubahan tinggi. Saya nak perubahan tinggi. So, saya bagi tahu dekat sini contoh saya cari kadar perubahan tinggi. Jadi awak tengok soalan ni, bila dia nak perubahan tinggi, jadi saya punya R saya kena gantikan nilai. Saya akan gantikan nilai dia. Okey? Sorry. Mana boleh saya bagi semua? Saya bagi semua nak buat macam mana? Okey, sekejap So, contoh V sama dengan pi R kuasa 2. Jadi, saya bagi awak punya radius saya. Okey, contoh saya bagi... Okey. Radius saya adalah 0.6. Itu jari saya. Kemudian, saya kata apabila... Contoh saya bagi tahu pasal... ini tong air lah atau tong cat ke apa-apalah. Saya masukkan cat atau masukkan air. Saya kata dekat sini berlaku perubahan. Apabila saya masukkan air dalam bekas ni, kadar air yang saya masukkan adalah berapa? 0.8 contohnya. Contoh. Jadi bila saya masukkan air dengan kadar dia 0.8, masuk air maksudnya itu adalah isi padu volume tu. Jadi ini 0.8 ni maksudnya dia adalah you punya dV/dt. dV/dt ialah 0.8. Okey. Jadi soalan saya contohnya cari kadar perubahan tinggi. Kadar perubahan ketinggian. Okey, pada saya punya air iaitu 0.8. Okey, pada 0.8 volume dia. Tingginya saya bagi berapa 1.4. Saya bantai je nombor ni. Okey, contoh ni nampak V. Jadi saya buat dV d apa? Soalan saya dV/dt dah diberi.
Jadi soalan tanya kadar perubahan tinggi. Bila dia kata ini H tau. H tu maksudnya H yang asal. Bila dia nak kadar perubahan tinggi, jadi saya kena gantikan R dengan nilai yang diberi. Sebab dia nak kadar perubahan tinggi, jadi V saya adalah pi, R saya 0.6 kuasa 2H. Okey, jadi dekat situ kita tekan kalkulator 0.6 kuasa 2. Jadi apa yang awak dapat sini, okey, apa yang awak dapat di sini adalah V sama dengan pi 0.36H. Contoh. Okey, so kalau soalan kata kat sini V dan sebutan H, saya akan cari dV dH. Maka dV dH saya adalah 0.36 pi. Okey. Soalan saya tadi minta kadar perubahan tinggi. Jadi dV dt sebab soalan cerita pasal volume. Jadi saya buat dV dt equals to dV dH darab dH dt. So dalam kes soalan ini kita tak payah nak substitute apa-apa dekat dV dH sebab tak ada lagi H kat sini. Tak ada H jadi saya tak payah ganti nilai lah kat sini ni. So you dapat dV dt-nya 0.8. Ini ialah 0.36 pi. Itu awak punya dH dt. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini, awak jumpa nanti mungkin volume. Mungkin awak jumpa pasal luas. Luas permukaan cube ke. Kalau awak tengok soalan dalam modul tingkatan 4, dia ada pasal cube, dia ada pasal kon, itu dia. Jadi itulah bentuk-bentuk soalan dia. Boleh setakat ini? Boleh. Okey. Then and yang terakhir untuk tajuk ini. Habis. Untuk tajuk ini iaitu yang terakhir small change ataupun approximation iaitu menggunakan formula delta Y. Delta Y, delta X equals to bukan dia approximate, dia penghampiran, kita tak boleh buat equal. Okey, dia tu tanda macam ombak sikit. Iaitu di sini adalah dy dx atau dy dx equal to delta Y delta X, sama je lah. Okey, so kat sini sebenarnya konsepnya sama je dengan yang tadi. Okey, di mana soalan akan bagi kamu Y, kamu kena kenal pasti dia punya delta X. Soalan nak delta X ke, soalan nak delta Y ke. Jadi kalau soalan nak delta Y, so di delta X bawa sini je, darabkan terus. Okey, saya nak bagi satu contoh soalan ini. Okey, yang ini apabila soalan dia. Okey, ni saya ambil soalan dari modul tingkatan 4. Bukan tingkatan 4. Okey, ini modul tingkatan 4 yang sukatan lama. Okey, soalan diberi dekat sini, dia bagi kamu Y sama dengan X kuasa 3. Soalan pertama, dia kata cari dy dx apabila X sama dengan 2. So, buat macam biasa, penyelesaiannya dy dx adalah 3x kuasa 2. 3, 2 kuasa 2. So, dapat jawapan 12. Habis. Senang saja. Okey. Soalan A dah senang. Soalan B dia senang sedikit. Okey. Tak susah tapi senangnya sedikit. Soalan B. Apa soalan B? Dia kata seterusnya cari anggaran. Okey. Estimate value. Okey. Anggarkan nilai. Okey. Anggarkan nilai 2.02 kuasa 3. Dekat sini, kamu kena guna formula yang ini. Yang ini ingat, formula ni tak diberi tahu. Okey, Y yang baru. Y new ialah Y yang asal tambah dengan delta Y. Jadi delta Y ni macam mana nak cari? Kita kena applykan yang ini. Okey, apa dia? Sebab dia kata anggarkan nilai yang ini. So sebenarnya apa yang kita buat ni nanti, cuba tekan kalkulator 2.02 kuasa 3 dapat berapa? Dapat berapa? 8.24. 8.24. Jadi awak tengok yang kita nak kira nanti akan dapat 8.24. Tengok Y new, Y yang baru iaitu 2.02 kuasa 3.
Y yang asal. Apa maksud Y yang asal? Kalau dia 2,02 ni, asalnya ialah 2. Kalau dia 1,98, asalnya juga 2. Kalau dia 3,01, asalnya 3. Kalau dia kat sini 2,99, asalnya 3. Iaitu kita ambil nombor yang sangat hampir dengan dia. Jadi Y asal, maksudnya Y asalnya X kita ambil nilai 2, kita masuk dalam X dekat Y yang asal. Jadi Y yang asal adalah, kita ambil 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 tambah delta Y. Apakah delta Y? Kita ambil dekat sini. Formula dekat sini. Delta Y adalah dy dx darab dengan delta X. Jadi kita dapat 2 kuasa 3, 8 tambah dy dx. Dy dx kita dekat sini, dy dx tu kita akan masukkan nilai X yang asal. Sebab tu dy dx dah ditanya dekat atas ni. Okey. So dy dx kita dapat di sini adalah 12. Kita kata darab dengan delta X. Apa delta X? X tadi yang asal adalah 2. Dia jadi 2.02 kuasa 3. Jadi perubahan X ni adalah 0.02. Macam ni. Jadi bila awak selesaikan, tekan kalkulator, you dapat 8.24. Jadi sebenarnya kita, ni yang dia bagi, dia tunjukkan. Kita tunjukkan jalan macam mana nak dapat nilai itu. Okey, saya bagi lagi satu contoh. Okey, saya bagi lagi satu contoh. Ini nanti awak tengok balik. Ini semua ada dalam modul sebenarnya. Tapi cuma takut kan masa, yelah, maklumlah kan, semakin muda korang kan. Umur pun semakin, dia semakin muda sebabnya umur tu semakin dekat dengan kematian. Jadi makin muda lah. Okey. Okey, semakin dekat kematian. Jadi saya lah sebenarnya lebih dekat dengan kematian kan berbanding dengan korang. Itu dari segi pemikiran kita di mana orang tua tu mati dulu, tapi tidak. Sekarang yang muda yang mati dulu. Okey, jadi ready lah. Dia ready dah? Ready dah belum? Belum. Belum. Okey. Jadi, okey, habis dia ni cepat solat. Nanti kalau Allah tarik nyawa kau, aku tak tanggung saya kata cepat solat, terus solat. Habis je terus solat. Siapa habis tak solat, habis je kelas dia tak solat, besok dekat akhirat jangan kata Cikgu Zarina buat kelas. Jangan. Aku buat kelas, aku kata habis kelas solat, engkau yang tak solat. Okey. So awak tengok dekat sini, okay, besarkan sikit lah progress. Okey, saya bagi soalan yang macam susah sikit, tak adalah susah sangat pun. Macam susah sedikit sebabnya pecahan. Y sama dengan 81 per X kuasa 3. Soalan ni pun saya ambil dari modul tu sebab saya tak boleh nak tembak. Suka saya tembak, nanti dia tembak saya tak dapat selesaikan. Masa ni, korang, cikgu tak boleh jawab. Macam tu. Okey, so Y sama dengan 81 per X kuasa 3. Okey, soalan A sama juga. Dia kata cari dy dx bila X sama dengan 3. Jadi dy dx, okey, bila dia dalam bentuk pecahan. Bila dia dalam bentuk pecahan, nak mudah. So, apa yang perlu awak buat dekat sini ialah, ini 81 X kuasa negatif 3. Kita naikkan, hilang daripada bentuk pecahan. So dy dx kita 81 darab dengan negatif 3, kita dapat negatif 243. X kuasa negatif 3 tolak 1 bermakna X kuasa negatif 4. Kuasa negatif, so bawah jadi X kuasa 4. Itu dia. Okey, dia kata tadi soalan saya dy dx bila X sama dengan 3. Maka negatif 243 bahagi dengan 3 kuasa 4. Okey, tekan kalkulator, you dapat jawapan negatif 3. Soalan seterusnya masih sama tadi, saya kata anggarkan. Okey, anggarkan. Okey, 81 per 2,99 kuasa 3. Saya sebut dah tadi contoh. Kalau 2.99, maksudnya yang asal berapa? 3. 3. Sebab tu soalan A, dia kata cari dy dx when 3 equals to 3. Okey. Jadi kat sini kalau kita nak cari anggaran macam yang saya sebut tadi, kita ambil Y new.
Y yang baru kita iaitu 81 per 2,99 kuasa 3 sama dengan Y asal. Apa Y asal? 81. Dia 2,99, X kita yang asal adalah 3. 3 kuasa 3 adalah 27. Jadi 81 bahagi dengan 27. 81 per 27. Iaitu ingat dia ini adalah Y new equals to Y yang asal. Kejap new, kejap baru kan. Okay. So yang original, ori tambah dengan delta Y. Okay. Jadi 81 per 27 tambah delta Y. Delta Y adalah dy dx. You masukkan X. Iaitu kita dah dapat di atas. Iaitu negatif 3. Didarabkan dengan perubahan. Perubahan dia, asal dia ialah 3. Dia jadi 2.99. Maka perubahannya negatif 0.01. Sebab dia menurun. So selesaikan, tekan kalkulator, you dapat sama juga dengan yang sebelah. So ini selesaikan, you dapat jawapannya 3.03. Sekarang cuba tekan kalkulator, ini dapat tak 3.03? Dapat? Dapat tak? Tak ada manusia dah. Dapat. Dapat, bagus. Semua ada lagi? Ada. Korang tengah ada kelas ni kan. Kalau saya kan, saya buat kelas ni, suami saya bagi saya Nescafe. Korang kan kalau buat kelas ni, lepas tu kan kau tengah kelas ni cakap dengan mak kan, minta air, ya Allah. Mak kau buat, kau cakap je minta minta nak Milo ke nak apa ke, mesti mak kau baginya. Tahu? Tapi kena betul-betul lah. Alhamdulillah ada 16 orang. Alhamdulillah, tahniah. Okay? Tolong score Buruk-buruk huruf pun kau ambil B cukup lah. Buruk-buruk paling buruk. Sebab B tu buruk. Jadi kalau kau rasa kau nak buruk, ambillah B tu cukup. Jangan ambil C. C comot. Saya tak nak comot-comot. Cuba. Kalau awak boleh 18 ni, kalau saya nak, benda tu tak mustahil tau. Tak mustahil. Sebab grading ni bukan ditentukan oleh sekolah. Grade ditentukan oleh lembaga peperiksaan. Jadi lembaga peperiksaan nak letak A berapa, suka hati dia lah. Saya pun tak pernah tahu berapa dia letak A tu. Yang saya tahu kalau pelajar standard markah macam Faiz, macam Adam, macam Harith kan, yang seingat saya 3 Alia, awak dah boleh A. So tugas awak kejarlah A+. Saya sebenarnya A+ dah lama tak ada. Tapi alhamdulillah telah dipecahkan rekod bukan tahun lepas, tahun sebelum 2019. 5 sains 1. Seorang pelajar dapat A+. Bila ada A+ tu dia best sikit lah kan, sebabnya kita punya grade purata tu cantik lagi. Tapi sebenarnya sekarang aim saya sebenarnya untuk peratus kelulusan. Saya nak lebih ramai orang yang lulus. Jadi sebab tu saya buat juga yang group ini supaya saya boleh polish yang ini. Jadi yang budak, kalau tak nanti kan biasanya saya rasa macam nak ajar je semua. Jadi saya dah pisahkan ni, yang korang ni saya akan ajar yang susah-susah. Yang susah tu saya ajar lah. Yang diorang saya nak ajar bagi diorang itu lulus. Lulus ataupun pergi ke C lah. Kalau semua C kan, Allahu Akbar. Boleh buat kenduri. Okay, so awak nanti tiba masa nanti saya akan share dengan awak. Sebenarnya saya perlu sangat doa awak. Tapi saya tak boleh cakap sekarang. Nanti dulu saya akan bagi tahu kamu. Sebab tu saya kena bersedia dengan awak daripada sekarang. Maksudnya kita kena buat kelas kan. Tiba-tiba nanti kita tak tahu kan. Kita tak tahu ajal maut, jodoh, kan. Semua tu di tangan Allah. Allah yang tentukan. Bukan di tangan Allah. Kita tak ada kata tangan Allah. Kau kata cikgu, mana Allah ada tangan? Tak. Maksudnya dengan kuasa Allah lah. Jadi ada sesuatu yang sedang saya harapkan sebenarnya. Sebab tu saya kena berusaha dari sekarang. Anything happen. So saya dah berusaha untuk awak. Jadinya kalau di hari peperiksaan saya tak ada dengan korang pun, saya dah lega dah. Maksudnya saya dah buat sesuatu dengan korang. Okay. Tapi kita doa, insyaAllah saya akan ada dengan korang pada hari peperiksaan. Itu doa, kena doakan. Amin. Amin. Jangan, kena aminkan doa tu. Okay, doakan saya ada
mungkin 2-3 hari sebelum hari peperiksaan. Sebelum-sebelum tu waktu BM semua tu kalau aku tak ada tak ada masalah pun. Kau tak nak tengok muka aku pun. Kan? Tapi dalam seminggu ke macam tu sebelum admit tu doakan saya ada bersama dengan korang. Itu je saya nak. Buat masa ni saya nak korang doakan macam tu. Kenapa cikgu? Tu nanti saya cerita. So doakan saya akan ada bersama dengan kamu sekurang-kurangnya seminggu sebelum paper admit. Okay? Boleh? Tak Boleh. jawab pun. Where are you going? Okay. Yes. Okay, next. Kita teruskan dulu. Okay, terus tengok sini. Tadi kita dah cerita dah. Apa yang saya cerita tadi, kat sinilah oleh-olehnya. Tadi aku dah berbebel banyak-banyak. Kan, dekat sejam dah aku berbebel. Satu tajuk, sekarang kita tengok. Lengkung Y bla 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 pada titik Q. Okey, melalui titik Q pada X sama dengan 2. Cari kecerunan lengkung, cari persamaan normal. Allahu Akbar. Ini kenapa dah ada jawapan dekat sini? Sekejap Okey. Boleh buat? Boleh cuba. Okey, boleh cuba. Boleh. Cuba. Semua cuba. Ada 16 orang dalam ni tadi. Okay, dan share je dalam grup. Awak mesti tunjuk. Aku boleh. Tunjuk kat kawan. Tunjuk kawan. Biar kali ni kita bangga diri. Biarkan. Dah diorang tak nak tunjuk, kau tunjuk. Cepat. Siapa rasa nak A+, buat dan share dalam grup. Buat sekarang. Markah dia 6. So maksudnya kena settle dalam masa 9 minit. Lama sangat 9 minit. Sekejap je soalan tu. Siapa yang tak okey boleh ni. Boleh WhatsApp saya. Cikgu, jawapannya berapa? Okey, jap Okey, jap Dah siap semua ke Dam? Sampai B? Belum, sikit lagi. Tak nak. Buat dulu dan hantar kat saya. Okay. Okey. Ikmal line dia tak okey ni. Naufal? Naufal? 2. Dah tak bersuara kau, Naufal. Tak mampu bersuara. Hantar jawapan. Naufal, Mirul, hantar jawapan.
Siapa dah share dia dalam grup Telegram. Amirul. Amirul. Ya. Hantar grup Telegram. On the way cikgu. Cikgu, Ya. Dah hantar ya. jawapan A negatif 48 ke negatif 45? Jawapan tak ada jawapan. Sekejap ikut skema 45 salah Saya dapat 48. negatif 48. Okey, orang lain ikut skema salah kot. Sama. 48. Sama. Okey. Yes. Okey. So 48 lah. Kan senang kan? So maksudnya B dia pun salah lah skema ni. Okey, siapa yang tak okey? Dapat tak? Saya. Okey. Oh, bunyi tungtang-tungtang. Sudah. Okey, tengok sini. Kecerunan lengkung. Kecerunan lengkung buat apa, Mirul? DYDX sama Ya. dengan kosong. Ya, DYDX. Tapi dekat sini kita guna DYDX dia guna petua apa kat sini, Mirul? Yang kedua. Kedua sekali kau yang kedua. Okey, petua darab. Okey, U dia apa, Naufal? Dah, dia tak boleh bersuara. Naufal? Apa U dia, Naufal? Naufal. Yasmin, 5C. U dia apa, Yasmin? 3x. Okey, U-nya adalah 3. Cikgu. Ya, ya. Saya dapat negatif 45. Dapat kita 5. Okey, kita tengok nanti. Okey. U-nya 3x. V-nya adalah 5 tolak 2x kuasa 4. Okey. Sebab saya tengok dalam grup pun dia orang tak ada sebut pasal Terengganu. Yang ada macam Kelantan. Sebab saya tak buat lagi soalan ni. Okey, tu U. Cikgu, saya pun. Aku tumbuk sekarang. Faiz? Saya pun. Ya. Kau dapat apa? Saya negatif Kekal. 48 tadi. Tadi lepas tu? Sekarang macam nak dapat lah. Macam tengah nak buat balik. Yes. Okey. So, engkau orang buat apa tadi dapat macam tu?
Entah. Okey. So dekat sini kecerunan dia. So kat sini ni tak perlu nak faktor-faktorkan macam yang saya sebut tadi sebab dia kata suruh masukkan x sama dengan 2. Jadi dy dx kita susun dah u. U kita 3x. 3x negatif 8 5 tolak 2x kuasa 3 tambah 5 tolak 2x kuasa 4 sini 3. Masuk saja x semua tu dengan 2. Okey, tekanlah kalkulator elok, hati-hati. Okey, malas ni saya nak tekan. Dapat tak negatif 45? Amirul, dapat tak? Amirul Wafi dan Amirul Hakimi. Sekejap cikgu, slow hand. Sedang Okey. menekan. Apa dia? Sedang menekan. Okey, tekan dah. Cikgu. Ya. Yang ni kan, UV ni, kalau saya buat AB boleh ke? Boleh. Okay. Sebab kenapa tahu? Baru ni ada seorang pelajar SPM 2019. Dia WhatsApp saya, dia tanya soalan ni. Sebab selalu Y in term of X, kita buat atas U, bawah V. Bila dia belajar, dia tengah buat degree sekarang. Soalan tu dia bagi dalam Y equals to 3U tambah V kuasa 4. Contohlah, saya tak ingatlah soalannya. 2U tolak V. Cikgu nak buat macam mana ni? Dia kata. Sebab dekat sekolah, cikgu letak atas ni U, bawah ni V. Tiba masuk degree, dia U dengan V pula. Nak letak apa? Saya cakap dengan dia, dulu kan kita buat UV. Sekarang kita letaklah A dengan B. Kau letak U dengan V, nanti jadi apa pula kat sini? Iyalah cikgu. Macam tu lah. Faham? Nanti dia jadi macam-macam. Jangan terkejut. Konsepnya tu kena tahu. Okay, konsep asal. Dia kan kalau betul-betul, insyaAllah lah, awak, dia sebenarnya SPM ni, sijil, saya ada orang bagi hari tu, dia short form untuk apa? Sebab memanglah SPM ni bukan penentu segalanya. Tapi SPM ni, jangan katalah kalau orang kata, belajarlah betul-betul, SPM tak lama dah ni. Lepas tu kau nak rehat. Nanti, habis SPM, belajarlah betul-betul, kau dekat asasi setahun je ni. Macam tu. Lepas tu nanti degree, belajarlah betul-betul, tak lama ni. Macam tu. Dia akan berhenti bila masa tahu. Bila kau jadi mak ayah nanti, kau pula cakap dekat anak-anak kau orang, macam tu. Jadi kau berhentilah pula. Dah tak cakap macam tu lah dah. Dia sebab tu pembelajaran ini akan berterusan. Okay. Sebab tu kalau awak perasan kan nenek-nenek ke kan. Macam saya dah tua-tua. Saya tak tua lagi. Saya muda lagi. Sebab tu mak saya kan dia akan ingatkan. Walaupun dah umur saya 17 je pun. Sentiasa 17 kan. Mak saya kan kalau ni dah solat. Dia terbiasa macam tu. Kalau kadang-kadang kita balik sekolah tu lepak-lepak kan. Tak pergi solat tu. Dah solat belum ni? Daripada kecil dulu sampai ke dewasa ni, dia belum tua. Kalau tua nanti lain sikit. Sebab dia sentiasa diingatkan macam tu. Sebab pembelajaran itu berterusan. Jadi korang macam tu lah nanti. Allah cikgu ni kata sekejap je lagi. Awak boleh rehat selepas SPM. Lepas SPM nanti awak boleh rehat. Result awak okey. Awak masuk tempat yang okey. InsyaAllah cerahlah masa depan awak. Okey. Semua orang dapat? Settle? Mirza, okey Mirza? Okey. Boleh teruskan? Dapat. Cewa teruskan. Sabar, aku nak tanya orang yang belakang dulu. Mirul, dapat Mirul? Mirul dua-dua? Dapat. 2. Yasmin dua-dua? Dapat. Okey, Yasmin seorang lagi dah dapat dah tadi. Siapa lagi ya? Ain ada ke? Adam. Adam tak nak. Okey, so kita teruskan. Okey, kita teruskan dekat sini persamaan normal. So tadi kecerunan kita dapat negatif 45, jadi normalnya berapa Wafi? Kan macam nama dia tak kena panggil kan? Tadi panggil Mirul dua-dua, sekarang panggil Wafi pula. Normal dia 1/45. 1/45. Betul ke Hakimi?
Hakimi, saya tak pernah tanya awak. Hakimi jawab. Dia type betul. Okey, dia tak betul. Boleh Semua okey Okey. So itulah dia. Okey. Jadi dia tanya dekat sini dia pasal kecerunan dan kita tengok normalnya. Okey, next. Jom kita pergi hantar Adam balik kampung. Okey, kita tengok di sini. Yes. Boleh try? Diberi y bla 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 adalah tangent. Okey, kepada lengkung. Ni lengkungnya. Tangent. Jadi kalau awak tengok ni tangent ni, ini lengkung dia. Apa maklumat yang awak nampak di sini? Tara-tara. Alu, alu. Alu, alu. Assalamualaikum. Ada orang tak? Waalaikumsalam. Ah, Baik kau? Cikgu apa cikgu? Tak ada apa. Y sama dengan bla 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 adalah tangent kepada lengkung. So apakah info yang kamu nampak dekat sini? Kecerunan. Kecerunan. Berapa kecerunannya? M. M. Kenapa Ya. M? Sebab dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ya. Yeah. Jangan kata sebab ini M. Okey. Dia adalah dalam linear gradient form, bentuk kecerunan lah. Ya, Y equals to MX tambah C. Jadi bermakna kat sini kecerunannya ialah M. Jadi balik macam tadi, buatlah dy dx. Masukkan X dapat nilai M. Dipersilakan. Dan dia tanya normal. Kat sini dia cerita pasal apa yang kita tengok sama-sama nanti. Okey, cuba buat soalan sabar. Saya tak akan habiskan Kalau habis nanti pukul 11 tak habis-habis nanti. Besok jumpa lagi dengan korang. Aduh. Kan tak jemu-jemu tengok. Budak Terengganu tu tanya lagi soalan banyak hari ni. Saya tak jawab lagi. 3 soalan. 3, 4. Alia punya soalan pun aku tak jawab lagi. Bagus betul lah. Cikgu. Ya. Tengok WhatsApp saya. WhatsApp. Mana dia? Ada. Telegram ke WhatsApp? WhatsApp. Oh. Lah. Sianya. Kan? Bila masa kau tanya ni? Ya Allah. Okey, jap. Nak tanya mana pergi negatif dia. Cek. Okey. Okey, buat terus Buat terus. Oh. Dia balik kampung ke ada? Sekejap Saya tengok balik betul-betul. Korang buat tau. Saya tengah cek soal Adam punya ni. Lah Adam. Betul kan tu? Betul. Balik kampung Dia balik kampung. Okay. Okay.
Cikgu, Ya. kalau nak substitute nilai, kena tunjuk ke kita substitute nilai tu? Atau terus tekan kalkulator je boleh? Tak. Kena tunjuk. Okay. Hari tu saya ada buat yang budak-budak budak asrama. Dia terus dapat jawapan. Tak ada jalan kerja langsung. Sebenarnya memang pun bila you DYDX, you integrate, you masuk je calculator, you dapat jawapan. Luas ke volume boleh dapat. Tapi saya kata habislah. Markah substitute tak ada, markah integrate atau differentiate tak ada, 2 markah dia hilang. Sedangkan soalan tu contohnya 3 markah, 4 markah. Jalan kerja 2, 1 jawapan akhir. Tak boleh. Tunjukkan. Okay. Mirza okey Mirza? Kalau okey angkat tangan Mirza. Mirza? Tak okey? Mirza, soalan awak pun saya belum buka Mirza. Sebabnya tanyanya dah lama ni. Bila? Mirza tanya 4 Januari. Hari ni berapa? Okey. Yang okey teruskan. Yang tak okey tengok Kena ingat. Bila dia cerita pasal tangent. Okey, good. Dah tanya cikgu awak. Okey, terima kasih. Sorry Okey. Jadi kat sini, kalau dia cerita pasal ni kan tangent. Jadi ini awak atas ni jadi U, bawah ni jadi V. Buatlah dy dx yang gunakan quotient tadi, petua bahagi. Dy dx, you start from V. V, U prime, tolak U, V prime. Bahagi V kuasa 2. You masukkan, X-nya ialah 1. Sama dengan M. Kenapa sama dengan M? Sebab dia kata diberi persamaan ini adalah tangent. Tangent, jadi kecerunan tangent mana? M. Macam mana kita nak cari kecerunan kepada tangent? Kita lakukan dy dx, kita masukkan X. Maka kita dapat M. Setelah kita dapat M, barulah kita boleh cari normal. Naufal, okey Naufal? Okey. Angkat tangan tu okey tak okey? Naufal, kalau okey, angkat tangan 2 kali. Satu je. Tu. 3 kali. Ni memang maksudnya dia kata cikgu berhenti. Dia kata. Cikgu, nombor dia ganas kan cikgu jawapan dia? Jawapannya ganas. Berapa jawapan dia? Mana ganas? Negatif 1/24. Ganas? Tak, nilai C. Oh ya. Yeah. Sebab dia dia ni kan perpuluhan. Untuk tangent dia. Oh, okey. Kalau yang tak boleh bergerak, tolong angkat tangan. Kalau tak bergerak. Okey, good. Sedang bergerak. Teruskan pergerakan. Boleh bincang. Boleh bincang. Okey, apa kata kau bincangkan? Oh, saya punya jawapan salah. Salah. So, tak boleh bincang. Cikgu, gerak tu gerak tapi tak sampai. Tak sampai Kau gerak gimana? Tak apalah, gerak tak sampai pun insyaAllah dia markah kot. Cuba hantar kat saya gambar mirror. Aku nak tengok kau gerak gimana. Hantar gambar. Okay. Sebab saya nak tengok dulu kau gerak apa. Naufal, hantar gambar aku nak tengok.
Telegram ke WhatsApp? Dua-dua tak hantar. Cepatlah. Cikgu, saya rasa jawapan tu salah. Salah, okey. Tak apa, kita tengok kejap lagi. Naufal, Mirul, hantar. Dah cikgu. Kat mana? Telegram Oh, okey. You, okay, good. Okey. Kalau Mirul, okey. Mirul guna ni, bagus. Tapi hati-hati ya. Naikkan atas kuasa -1, okey. -1, okey. -2, okey. Nah, okey. Okey. Kan? Kalau Mirul rasa selesa guna ni sebab saya hari tu yang beberapa kali saya tersilap, saya lupa naikkan kuasa negatif ni. Ni Mirul okey tak apa. Teruskan. You -6. 2, okey. 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 Okey, sampai sini Mirul masukkan X ke 1. Sama dengan M. Saya rasa saya tak reti tekan kalkulator lah. Tak pandai tekan kalkulator. Alah hai. 4 tambah 3 darab 1 takkan kau nak tekan kalkulator. 7. Kan? Lepas tu. Okey, lepas tu? Lepas tu -6. Per dengan 6 tambah 6X. 6 tambah 6, 12. 12 kuasa 2, 36. Kan boleh congak-congak. Kan? Jadi kat sini Mirul dapat. Yang Mirul dapat tu. So Mirul ni dia guna. Kalau awak ingat. Ni tapi hari tu saya tak ingat. Saya share budak tuition ke yang kat sekolah pun saya share. Ada kalau macam ni atas U bawah V. Cuma dia ada satu lagi yang saya kata Cikgu Ishak tu guna. DYDX ni. Dia formula dia apa cerita pun. Dia tetap menggunakan U. V prime tambah VU prime. Dia tetap guna ni. Cuma siapa yang guna ini hati-hati. U awak akan kekal itu tapi V awak jangan lupa. Sebab saya sendiri hari tu beberapa kali tersilap. Tak naikkan -1. Okey, Mirul dia guna ni. Okey, jadi Mirul sekarang kalau kau tengok situ. Kau buat 4. 4 tambah 3X. Jadi 4 tambah 3 sini 7. Betul Mirul? Sini -6 bahagi 6 tambah 6X. 6 tambah 6X 1 jadi 6 tambah 6 12. 12 kuasa 2 ialah 144. Okey. Ini tambah 1 per 6 12. So ini per 12. Sini 3. Okey, cuba awak tekan kalkulator. Dapat apa ni? So ini awak dapat -42. Tekan. Tambah 1 per 4. -1 per 24. Tu betul? Okey. Dah cikgu, saya tidur dulu. Oh, baru betul 1 dah nak tidur. Tekan kalkulator tak pandai. Darab 1 pun nak tekan kalkulator, bingung. Lepas tu nak tidur dah. Okey. Boleh tak? Boleh? So, okey tak ni? Siapa yang tak faham ni? Apa yang saya buat yang Mirul punya ni? Okey, saya share. Mirul dia guna ni sebenarnya. Ni, ini Mirul dia guna formula yang saya tuliskan dekat tu. Okey, tapi tu dia kena hati-hati. Yang bawah ni kena naikkan kuasa negatif. Dia jadi formula tu darab ke, bahagi ke, dia tetap guna formula ini. Ni yang mudahnya. EasyMath punya yang mudahnya guna ini. Cuma hati-hati dekat sini. So, dapat nilai M. Okey, dapat nilai M. Iaitu M kita ialah -1/24. Okey, boleh? Oh, boleh. Okey, dia kata seterusnya cari persamaan normal.
Kalaulah M kita tadi negatif 1/24, maka normal kita berapa? 24. 24. Jadi equation normal kita berapa? Wafi, Yes. apa equation normal kita? Y sama dengan 24X tambah C. C. Macam mana nak cari C? Saya nak tengok. Anak-anak dara yang senyap-senyap ni. Mana dia ni? Tengok siapa ada kat dalam ni. Lambatlah pula dia nak keluar nama-nama ni. Ish, lambat. Danish Kurniawan. Danish. Ini saya tu. Apa dia? C, macam mana nak cari C? Masukkan koordinat P tu, tapi Ya. kena cari K dulu. Yes, betul. Apa Nazira ni? Nazira, okey? Okey. Okey. Jadi nak cari C, awak masukkan kat sini. Tapi sebelum tu awak kena cari K. Macam mana nak cari K? Yasmin 5A. Yasmin 5A. Macam mana nak cari K? Yasmin 5A. Mana dia? Yasmin Umaira? Tak ada. Dah keluar. Padahal berkurangan tadi. Alia? Cara cari K, Alia? Guna persamaan pertama tu. Okey, persamaan yang asal. Satu ni masukkan dekat persamaan asal untuk awak cari nilai Y. Boleh Okey, so awak dapatlah awak punya K. Baru awak boleh cari C dia. Boleh Okay, next. Dia kata jejari sebiji balon. Okey, berbentuk sfera mengalami sedikit pertambahan sebanyak P%. Okey, daripada jejari asal 10 cm. Dengan menggunakan kaedah pembezaan, cari peratus perubahan. Macam soalan kita lah, peratus perubahan. Yang sepadan bagi luas permukaan dalam sebutan P. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, awak kena tengok formula. Nampak tak? Formula dia diberi tak? Hello? Tak. Tak ada padan muka. Formulanya tak ada. Nampak? Jadi dekat sini formula yang perlu kamu tahu, formula pasal apa? Oh, ni dia bagi jalan kerja terus. Formula apa? Formula apa yang perlu awak tahu? Silakan Nazwa. Silakan Azwa. Kita beri pada Faiz. Ya, saya rasa luas sfera. Okey, kenapa? Sebab itu kita kena tanya Adam lah. Ni nampak tak ni luas ni. Dia tak sebut. Sebab tu saya nak cakap. Dia tak sebut masa isi padu. So luas. Jadi sekarang adakah kalian ingat formula luas sfera? Tak ingat. Maths dah sebulan yang lalu. Maths dijalankan pada awal bulan 3. Maths dijalankan pada 24 bulan 3. Iaitu hujung bulan. Apa kata kita pas pula pada Amirul Hakimi. Apa area sfera? Yeah. Apa dia? Amirul tak ada. Amirul tak ada. Okey, Amirul tak ada, tak apalah. Pembantu Amirul yang sedang bercakap ini tadi. Cikgu dah kan? Mirul, apa dia? Area of? Sfera. Sfera. Area of sfera.
Tengah type ke tu? Cari. 4 Google. pi Google. R kuasa 2. Apa dia? 4 pi R kuasa 2. Okey, 4 pi R kuasa 2. Volume sfera? Alamak, cikgu tanya volume pula. Cari. Type. Volume. Type. Volume tu apa cikgu? Isi padu. Oh. 4/3 pi R kuasa 3. Okey. Alhamdulillah Encik Google selamatkan keadaan. Okey. Jadi awak dapat area sfera. Inilah dia 4 pi R kuasa 2. Tengok soalan kata cari peratus perubahan yang sepadan bagi luas. Jadi dia nak peratus perubahan luas. So cerita yang ini. Okey. Jadi bila ni awak nampak dia A in term of R. Tengok cara jawab. A in term of R. Tolong tengok betul-betul. So kita cari DA DR. DA DR kita 8 pi R. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia kata jejari sebiji balon berbentuk sfera mengalami sedikit pertambahan. Bermakna itu awak punya dal pula. Okey, pertambahan. Sedikit pertambahan. Jadi bila sedikit pertambahan, dekat sini kamu boleh gunakan kadar maksudnya pertambahannya akan positif. Kalau dia kata kat sini berkurangan, dia akan negatif. So kalau awak tengok kat sini, mana dia? Awak nampak tak dia bagi dalam sebutan berapa tadi situ? P ni nampak dia positif. P-nya positif. Kenapa? Sebab dia pertambahan. Okey, jadi bila kat sini kalau awak tengok, dia kata sedikit pertambahan. Okey, sebanyak P peratus. Itu apa? Itu awak punya jejari. Jadi, delta R. Kalau dia kata kadar perubahan jejari, itu dr dt. Tapi kat sini dia kata sedikit perubahan. Ataupun awak tengok pada bahasa Inggeris, small change. So, kita guna delta R, P peratus. P peratus. Kalau dia kata menurun, awak letak negatif. Okey, daripada jejari asal, R kita yang asal ialah 10. Dengan menggunakan kaedah pembezaan, cari peratus perubahan sepadan luas. Jadi, yang kita nak adalah delta A. Okey, delta A, DA, DR, formula yang awal tadi, awal-awal masa saya ajar tadi, saya kata delta A, saya guna YX kan. So, ini jadi delta A, delta R adalah dy, DA, DR. Okey, jadi soalan nak perubahan, mana dia, peratus perubahan luas. Jadi delta A sama dengan awak punya DA/DR. DA/DR you darab dengan delta R. Jadi dekat sini DA/DR saya adalah 8 pi. Di mana R saya yang asal ialah 10. Delta R saya adalah P peratus. Meningkat jadi kat sini P peratus. So tekanlah kalkulator 80 pi. 80 pi darab dengan P per 100. Okey, jadi awak pun tekan kalkulator. Okey, so awak akan dapat jawapan dekat situ adalah 0.8 pi P. Okey, so ini awak punya perubahan luas. Tapi dia tanya peratus. So peratus dia, jadi awak akan nampak kat sini, ambil yang asal. Yang asal dekat sini kalau kita tengok persamaan kita, iaitu yang ini. Kita ambil R kita yang asal. R kita yang asal ialah 10. 10 kuasa 2. 100. 100 you darab dengan 4. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, you dapat yang ini. Okey. Mana dia? P per 100. Belum. Bukan. Yang ini. Ini. 100 darab 4. Nampak tak? Ini bentuk soalan dia macam yang kita punya tadi. Baik kau hati-hatilah. Kan? Biasa soalan cuma sampai sini tau. Tapi soalan Selangor, soalan Sabah, dia gunakan peratus. Tadi pun sama. Jadi dekat sini, peratus iaitu kita ambil 0.8 pi, P perkan yang asal.
Yang asal ialah 4 pi, R saya 10. 10 kuasa 2, 100. 100 dalam 4. 4 ialah 400. 400 pi. Okey? Dia nak peratus, jadi darab dengan 100. Pi habis. So, 0.8 you bahagi dengan 400. So, you dapat jawapan dekat situ berapa? 0.2. Ya. Okey? Lagi dia dapat jawapan dalam sebutan pi. 0.2 ataupun dia buat dalam peratus kalau dia lah sebab kita dapat ni atau darab dengan 100. So dia dapat 0.2. Betul tak saya buat ni? Betul kan? Cikgu, Saya salah tekan kalkulator. kenapa dia 8 pi? Cikgu buat 0.8. Oh, ke saya salah tekan? 8 kali 10. Apa silap? Saya silap apa kat sini? Ni betul. Delta A 8. Betul kan? 8 kali 10, 80. Kejap. Baca dari atas. Ada silap. Jejari sebiji belon sebanyak P. P peratus dari jejari asalnya 1. Daripada asalnya 10. Oh. Okey. Saya cuma ambil dia punya kadar perubahan dia je. Saya buat P. Sepatutnya 10 tambah P per 100. Okey. Jadi awak dapat, maksudnya kat sini, kita tengok delta R kita. Delta R kita boleh dapat, iaitu you akan ambil delta R kita ialah, you tengok R kita yang asal darab dengan peratus perubahan. R kita yang asal ialah 10. Dia peratus perubahannya adalah P per 100. Saya silap dekat sini. Saya cuma ambil P 100 je ni. Saya cuma ambil P per 100. Sepatutnya yang asal, R kita yang asal, darab dengan ini. Macam yang kita punya soalan tadi, kan kita darab dengan kita punya perubahan kita kan M tadi kan? Yang soalan trial tadi. Nanti awak cek dengan yang soalan trial tadi. Faham tak? Apa silap saya kat sini? Faham tak? Ni. Yang mana delta R? Mana? Yang delta R cikgu nak kira ni. Macam mana? Okey, delta R ni iaitu dia kadar, kalau ikutkan, kalau awak ni, you akan cari dia punya R yang asal, darabkan dengan perubahan kita. Perubahan kita berlaku pada 8%. Macam contohlah. Contoh kalau saya kata, macam tajuk index number, kalau saya kata meningkat 20, kita ambil 20% ke kita ambil 120%? 120. Jadi ini tadi saya cuma ambil 20%-nya. Faham? Oh, okey. Faham. Jadi silap saya dekat situ. Sepatutnya kat sini saya kena ambil 10 darabkan dengan awak punya peratus yang tadi. Okey? Boleh? So saya silap kat situlah. Ni sebab tu dia dekat sini dia dapat yang ini. 0.1. P per 100 iaitu perubahan dia. Okey, you darabkan dengan 10. Okey, you dapat dengan 0.1. So kat sini dia darab dengan delta R kita ialah 0.1. Boleh? Okey. Okey. Jadi tak apa. Siapa yang macam blur sikit nanti kau tengok balik sebabnya soalan ni saya dah share dalam grup. Okey, dan awak tengok balik, tak faham nanti awak boleh tanya. Okey, saya gerak sikit, laju sedikit. Okey, sebab awak pun nanti nak tengok subjek-subjek lain kan. Tapi dia tak nak memang kenalah. Sikit je lagi, tak lama dah. Okey, yang ini awak tengok. Saya rasa dia lebih kurang sama je soalan-soalannya. Okey, tengok sekejap. Ya, ini pun sama, nampak? Ini biasanya dia kat sini dia bagi titik R, okey, titik P, nampak?
Dia kata titik P adalah P kosong. Dia tak ada. So gunakan persamaan serentak untuk cari titik Q. Okey, titik P ialah titik berubah pada paksi X dan P menokok pada kadar 10 unit. Okey, PQ selari dengan paksi Y. PQ selari dengan paksi Y. So dia meningkat sebanyak 10 unit. Okey, kalau awak tengok sini dia gunakan formula apa ni? Tengok nanti yang ni tengok balik tengok balik yang Kelantan ni. Kalau tak okey nanti saya terang. Kalau tak okey saya akan record, saya terang lah. Okay, untuk tajuk ni. Okay, then yang ini. Ini pun sama, nampak? Dia cari normal, dia cari maksimum. Okay, tengok balik. Ini pun sama, turning point, titik pusingan, titik minimum. Ini dia tanya lengkung. Ini pun sama lagi pasal lengkung. SBP punya soalan. SBP punya soalan tak susah sangat Ini Selangor. Selangor belagak. Memang susah cari. Ini soalan Selangor. Okay, then ini soalan Sabah paper 1. Sabah paper 1 ni awak tengok dekat sini. Ni dia bagi dy dx ni. dy dx kat sini. dy dx dia tolak. So dia dari lengkung. Okay, diberi lengkung. Ini lengkung. Dia cari nilai n. Titik pusingan pun sama lagi. Okay, masih pasal titik pusingan. Yang ini pun, ini macam, ini macam soalan kita. Ya. Kan, soalan terakhir kita sama, Melaka. Nyatakan perubahan, penambahan. Awak nampak tak bentuknya? Diorang ni. Soalan Melaka tengok sama, dah beberapa negeri set. Set negeri hampir sama soalan. So kena tengoklah. Kalau tak nanti, kalau keluar yang sama, awak yang menangis. Saya tak menangis. Sebab saya rasa, alhamdulillah aku dah bincang. Macam tu. Kan? Awak, nama tak tengok. Macam tu. Okay, ni tangent. Okay. Jadi awak fikirlah awak nak yang macam mana. Okay, yang lain saya rasa tak ada masalah. Boleh awak tengok. So, saya stop dekat sini dah 10.30. Sebenarnya saya punya target sampai pukul 10 je. Sebenarnya saya target buat 1 jam setengah je. Tapi itulah dia. Okay, so tahniah pada korang yang join. Okay, insyaAllah, alhamdulillah kekal 2 orang dah hilang. Okay, kekal dan 2 orang hilang. So, kita jumpa next class. Okay, esok terpulang pada awak. Kalau tak ada apa-apa, boleh join grup hari Selasa. Kalau tak pun, tak apa. Kalau tak boleh, tak join pun tak apa. Awak tengoklah record. Boleh? So, saya stop dekat sini insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum. Solat Isyak terus. Faham? Waalaikumsalam. Okay, go. Siapa tak solat Isyak terus, dia berdosa besar. Baik lepas dia solat Isyak terus. Okay, terima kasih cikgu. Sama. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.